Ya, bagi mereka yang tak ada, tolong pesan pada kawan yang tak dapat masuk. Ya. Sekejap. Masalah internet pun slow. Baik, nampak ke? Tolong jawab seorang. Nampak. Okay, thank you, very good. Kita nak lihat tajuk pada hari ini ya adalah tentang perkembangan idea nasionalisme di Asia Tenggara. Sekejap, saya nak tengok recording dah mula ke belum. Okay. Nasionalisme di Asia Tenggara, boleh rujuk buku teks di muka surat 28 ya. Di akhir pengajaran ini anda sepatutnya dapat menerangkan tentang perkembangan idea nasionalisme di Asia Tenggara. Okey. Nasionalisme di Asia Tenggara kita lihat mengikut negeri, negaranya. Pertama ialah di Filipina. Ya, kalau kita lihat di Filipina, nasionalisme itu adalah bertujuan atau matlamatnya menentang gerakan untuk menghapuskan penjajahan asing. Jadi di Spanyol kita lihat kuasa yang telah menjajah di Filipina, kuasa yang telah menjajah Filipina adalah Spanyol, ya. Bila saya dah start sharing, saya susah nak add orang ya. Okey, jadi yang kedua kita lihat adalah Jose Rizal ini ya. Jose Rizal inilah yang telah memimpin gerakan nasionalisme di Filipina. Kita sebut Jose, kita tak sebut Jose. Ya, walaupun namanya J, kita pronounce sebagai H. Jose Rizal. Ya, jadi Jose Rizal ini dia telah menjalankan gerakan propaganda. Antara tujuan gerakan dia adalah menjadikan wilayah Spanyol sama dengan menjadikan Filipina wilayah Spanyol. Maknanya mereka mahu sekali ditakbir cara yang sama ya, dan diberikan hak yang sama seperti bangsa Spanyol. Kalau kita lihat nasionalisme di Filipina ni, dia punya penjajah tu, dia melayan orang-orang Filipina ni sebagai bangsa kelas kedua. Maksudnya mereka melihat bangsa ni sebagai bangsa yang rendah ya, dan menganggap orang barat ni menganggap diri mereka superior, bangsa yang paling glamour, paling hebat ya. Jadi tidak dapat layanan sama taraf. Jadi Jose Rizal ini juga telah menubuhkan Liga Filipina dengan mendesak Spanyol melakukan beberapa perubahan. Okey, itu gerakan nasionalisme yang berlaku pada peringkat awal di Filipina. Pada peringkat yang berikutnya kita lihat gerakan nasionalisme itu menjadi lebih radikal ya, daripada dia sederhana. Kalau kita tengok dia peringkat awal dipimpin oleh Jose Rizal ini, dia sederhana perjuangan dia, dia tidak menggunakan kekerasan. Tetapi masuk dalam peringkat yang seterusnya, gerakan nasionalisme di Filipina ini menjadi lebih radikal apabila mereka mula melancarkan revolusi. Okey, dan di sini mereka telah menubuhkan sebuah parti yang dinamakan Katipunan. Ya, kalau Jose dia tubuhkan Liga Filipina, tapi Liga Filipina pun tidak melakukan kekerasan dalam perjuangannya. Katipunan telah menggunakan akhbar kalayan untuk menyebarkan idea mereka, dan mereka telah melancarkan satu revolusi ya, di bawah pimpinan Bonifacio ya, dan Emilio Aguinaldo ya. Jadi dua orang ini telah melancarkan revolusi untuk menentang Spanyol. Caranya adalah dengan bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Jadi di sinilah satu kesilapan besar yang mereka lakukan ya, dengan mempercayai satu kuasa luar untuk mengalahkan satu kuasa barat. Ya, jadi mereka harap dengan bekerjasama dengan Amerika Syarikat mereka dapat mencapai kemerdekaan. Tapi nampaknya
tindakan mereka itu salahlah, ya, kerana Sepanyol apabila berjaya diusir keluar, Amerika Syarikat tidak menepati janji. Ya, sebaliknya Amerika Syarikat telah menangkap Arnaldo Bonifacio, ya, dan Amerika pula telah menjajah Filipina. Okey, dan selepas ini berlaku, kita lihat gerakan nasionalisme di Filipina kembali menjadi sederhana. Jadi ingat, saya kata peringkat awal di bawah Jose Rizal dia sederhana, masuk peringkat seterusnya di bawah Bonifacio Aquinaldo dia jadi radikal. Apabila Amerika berjaya menguasai Sepanyol, mereka mula kembali sederhana. Sebab Amerika dia tangkap semua yang menunjukkan tindakan yang radikal, mereka akan tangkap. Ya, jadi kita lihat gerakan itu berubah. Jika ada soalan, you boleh interfere, tapi jangan type, saya tak nampak. Okey, gerakan nasionalisme yang kedua di Burma. Dahulu kita panggil Burma, sekarang kita panggil Myanmar. Baru-baru ini berlaku satu revolusi di Burma atau Myanmar. Farah, boleh awak cakap kat saya kenapa revolusi itu berlaku? Siapa yang memimpin gerakan revolusi yang baru-baru ini? I think dalam 2-3 minggu yang lepas. Dalam kita sibuk-sibuk COVID. Ya, Nur Farah, boleh awak jawab? Farah, are you there? Okey, nanti awak PM saya. Tak ada saya rotan. Okey, rotan bila balik sekolah lah kan. Jadi gerakan nasionalisme di Burma ni telah dipimpin oleh satu kelas menengah, iaitu kelas pertengahan. Samalah ya, kelas pertengahan. Kumpulan yang kedua adalah gerakan oleh golongan Sami. Ya, golongan Sami. Sami Buddha. Okey, yang kita juga panggil Pongyi. Dan gerakan yang ketiga ini perjuangan dipimpin oleh golongan Takin. Takin ni bermaksud tuan, ya, dan dia adalah daripada kalangan pelajar universiti. Pongyi ni banyak petani lah, ya. Baik, kita lihat perjuangan kelas pertengahan ni. Apa yang mereka nak ialah mereka menentang British kerana British dikatakan mengancam kedudukan agama Buddha. Kalau kita tengok di Burma ni, orang Burma ni dia sangat loyal, sangat taat kepada agama Buddha. Mereka kalau masuk dalam temple tu, whale mereka tu, mereka akan buka kasut Tapi orang Britain ni, orang Barat ni, dia tak ada budaya macam tu. Kalau kita tengok mereka ni masuk gereja pun, mereka pakai kasut. Ini satu contoh yang mudah lah contoh kasut. Jadi isu dia, mereka tak puas hati sebab berlaku ancaman terhadap kedudukan agama Buddha bila agama Kristian disebarkan di Burma. Dan orang Barat ni pula memakai kasut di dalam pagoda mereka. Itu mereka tak boleh terima. Itu sebab kita lihat golongan yang kedua itu, golongan Sami Buddha tu, dia telah menubuhkan persatuan belia Buddha dan menggunakan isu kasut yang dianggap mencemari kesucian agama Buddha. Jadi isu kasut inilah yang telah menyebabkan berlaku 3 kali peperangan di Burma. Perang Inggeris Burma 1, Perang Inggeris Burma 2, Perang Inggeris Burma 3. 3 kali berlaku peperangan just because of the kasut. Itu sebab dikatakan isu kasut. Okey, seterusnya ialah perjuangan yang dipimpin oleh pelajar, iaitu Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma, di mana mereka ini ingin menubuhkan universiti. Okey, dan dalam penentangan oleh golongan Sami ini juga telah diteruskan dengan berlakunya pemberontakan Sayasan, iaitu golongan Sami yang merasa terbeban dengan pelbagai cukai yang diperkenalkan oleh British. Dan akhirnya kita lihat golongan Takin ni, yang tadi saya kata Takin bermaksud tuan ni, mereka telah menubuhkan Parti Dobama Asiayun yang memperjuangkan kemerdekaan Burma, dan akhirnya mereka berjaya mendapatkan kemerdekaan dengan melantik
Dr. Bamau sebagai Perdana Menteri yang pertama. Dr. Bamau ni selalu dia tanya dalam soalan objektif lah, siapakah Perdana Menteri Burma yang pertama. Okey, jadi dalam nasionalisme di Burma ni mereka menentang British. Di Filipina mereka menentang Spanyol, kemudian menentang Amerika Syarikat. Okey, saya tanya, saya juga jawab. Okey, nasionalisme di Vietnam. Ini adalah gambar pemimpin Parti Komunis Vietnam yang bernama Ho Chi Minh. Kalau kita ada peluang melawat Vietnam, kita akan lihat di banyak bulatan atau roundabout dia, mereka ada statue dia. Ni statue dia, mereka letak dan mereka sangat mengkagumi perjuangannya walaupun dia seorang komunis, ya. Okey, jadi perjuangan di sini kita lihat perjuangan telah tercetus apabila berlaku perubahan. Ya, matlamat dia adalah kerana perubahan dalam sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis. Jadi Vietnam ini nasionalisme mereka adalah menentang kuasa Perancis. Okey, dan tokoh yang memimpin gerakan ini adalah Ho Chi Minh. Ya, Ho Chi Minh. Baik. Gerakan nasionalisme di Vietnam ini telah dipelopori oleh golongan bangsawan, golongan Mandarin dan pembesar berpendidikan Confucius. Golongan Mandarin ni adalah golongan yang mendapat pendidikan dan mereka ni adalah golongan birokrasi, ya, yang mesti lulus dalam bahasa Cina dan juga sastra Cina. Okey. Manakala kumpulan yang kedua yang menentang ini adalah mereka dari golongan intelektual, yang menentang menggunakan akhbar Tribune Indinge dan Clocher Philippe. Ya, mereka ni mengkritik penindasan Perancis dan mahukan hak rakyat aliran ideologi. Okey. Penentangan mereka tunjukkan pada peringkat awal penentangan itu adalah untuk sosioekonomi sahaja. Ya, sosiopolitik. Mereka nakkan perubahan saja. Mereka bukan nak kemerdekaan. Masuk tahap yang berikutnya, mereka mula menuntut kemerdekaan. Ya. Di sini kita lihat berlakunya revolusi di bawah pimpinan Parti Vietnam, ya, Quoc Dang Dang. Ini nama parti ni. Ya. Dan di bawah pimpinan Nguyen Tai Hoc ni pemimpin dia. Pemimpin parti VNQDD. Manakala komunis, Parti Komunis Vietnam pula dipimpin oleh Ho Chi Minh. Ni gambar dia. Okey. Seterusnya kita lihat perjuangan VNQDD, Vietnam Quoc Dang Dang. Ya. Mereka ni telah melancarkan pemberontakan untuk mengusir keluar Perancis dan mahukan penubuhan sebuah republik di Vietnam. Okey, gerakan ini lumpuh kerana Perancis telah menangkap pemimpin VNQDD iaitu Nguyen Tai Hoc dan juga menghukum Nguyen Tai Hoc. Begitu juga kita lihat perjuangan selepas Nguyen Tai Hoc ini telah diteruskan oleh Ho Chi Minh. Ya, mereka telah mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam dan dia dilantik sebagai presiden. Vietnam Selatan berpusat di Saigon masih di bawah Perancis dan Amerika Syarikat. So gerakan menentang barat ini diteruskan sehingga Republik Vietnam 1976. Saya masih ingat masa itu saya darjah 6. Ya, pada tahun 1976 ni ramai sangat pelarian Vietnam masuk ke negara kita melalui perairan di Terengganu. Kita terpaksa menerima mereka, ya, sebab mereka lari untuk mencari perlindungan politik. Jadi tidak ada unsur kemanusiaan, ya, kalau kita tidak menerima mereka. Kita mungkin akan dikecam oleh dunia kerana membiarkan mereka. Okey, ni boleh lihat kekejaman yang dilakukan, ya, semasa pemerintahan komunis, ya. Okey, di Indonesia pula kita lihat gerakan nasionalisme itu adalah dipimpin oleh seorang wanita, yang bernama Raden Ajeng Kartini. Bukan anjing, ya, Ajeng. Ini gambar dia. Dia seorang wanita yang hebat dan hari ini orang Indonesia menggelarnya sebagai Ibu Indonesia. Okey, kerana perjuangannya adalah untuk memajukan pendidikan wanita dan beliau
banyak menulis ya. Antara tulisan novelnya adalah Hilang Gelap, Terbitlah Terang ya. Dalam surat-surat yang dia tulis itu mereka kumpulkan dan jadikan dia buku lah ya. Namun dia tak hidup lama ya. Perjuangannya terpaksa dihentikan bukan kerana dia takut, tetapi dia meninggal ya. Meninggal dunia pada usia 25 tahun akibat penyakit kanser. Okay, namun perjuangan menentang Belanda di Indonesia ya, di Indonesia mereka berjuang menentang Belanda diteruskan oleh Pertubuhan Muhammadiyah. Ya, gerakan Muhammadiyah ini adalah untuk mempertahankan agama Islam dan menghadapi ancaman sekularisme barat. Ya, ancaman barat ni macam awak lah sekarang pun hadapi kan, penggunaan handset tidak terkawal ya, pakaian barat. Jadi mereka nak mempertahankan agama ya. Apa yang agama suruh kena buat. Tapi datangnya ancaman barat ni sukar dihalang. Jadi pertubuhan ini bertujuan melakukan tindakan tersebut ya. Masuk peringkat yang kedua gerakan nasionalisme tu, dia mula dipimpin oleh Syarikat Islam, oleh Parti Nasionalis Indonesia. Gerakan Syarikat Islam ni, saya nak awak nanti scan ni, guna awak punya telefon yang canggih manggih tu. Awak scan muka surat 30 tu. Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia, Parti Nasional Indonesia, baca lebih detail lagi kat situ ya. Okey, jadi gerakan ni lebih radikal ya. Mereka menentang Belanda secara lebih menggunakan kekerasan ya, melancarkan revolusi. Dan dalam gerakan yang kedua ini dipimpin oleh Parti Nasional Indonesia. Ini tokohnya, pemimpinnya bernama Soekarno, seorang yang sangat hebat ya, yang dipanggil dengan gelaran Lidah Indonesia. Kerana bila dia bercakap, semua orang suka dengar dia bercakap. Ya, ramai sangat orang akan datang mendengar ceramah politik dia. Ya, macam dekat Malaysia ni kalau kita tengok Anwar Ibrahim cakap, orang suka dengar. Ya, Tun Mahathir masa dia muda dia bercakap, orang pun suka dengar. Ya, sebab itu dia dipanggil Lidah Indonesia ya, kerana kepetahan dia bercakap. Okey, Soekarno ni telah menubuhkan Kongres Pemuda dengan mengadakan ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak nasionalisme. 3 asas Sumpah Pemuda itu adalah satu tanah air. Ni ada di gambarnya di muka surat 30 Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Jadi matlamat dia nak dapatkan kemerdekaan. Kalau kita tengok peringkat awal ni, Raden Ajeng Kartini, dia tak nakkan kemerdekaan. Dia hanya mahukan perjuangan pendidikan. Okey, dan akhir sekali ialah kita lihat usaha-usaha yang dibuat oleh PNI ya. PNI ni di bawah Soekarno ni dia tidak bekerjasama dengan Belanda. Ya, dan sebarkan idea melalui akhbar Banting, Periangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta. Soekarno menyatukan rakyat dan PNI untuk mendapatkan sambutan. Dalam 2 tahun ya, penubuhan Parti Nasional Indonesia ini, beliau berjaya mendapat sokongan yang begitu hebat ya. Okey, kita lihat pula gerakan nasionalisme di Thailand ya. Saya kena laju sebab masa dah suntuk. Okey, nasionalisme di Thailand ni satu-satunya negara di dunia, ataupun kita kata di Asia Tenggara lah, pendek sikit. Kalau dunia kan besar sangat kan. Di Thailand yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa asing. Okey, mereka tidak pernah dijajah, langsung tak pernah dijajah sampailah ke saat ini. Kerana apa? Kerana mereka ni mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat. Seperti satu, Raja Mongkut. Yang kedua, Raja Chula Longkorn. Saya sebut yang hebat tu ada 2 je ya. Pertama, Raja Mongkut, Raja Chula Longkorn. Okey. Jadi nasionalisme di Thailand ni ada walaupun dia tidak menentang penjajah ya. Kerana nasionalismenya itu adalah menentang rajanya sendiri. Okey. Okey, apa sebab dia menentang raja dia sendiri? Sebab rajanya, terutama Raja Vajiraut ni ya, raja yang sangat boros. Ya, tahu boros? Suka membelanjakan wang negara untuk keseronokan dia sahaja. Jadi rakyat marahlah ya dengan kelemahan Vajiraut ini.
Okey. Dan kita juga lihat dalam masa yang sama, tak ada gambarnya, tak ada sini ya. People Songgram People Songgram ni juga dan Pridi Penomyong ni serta People Songgram ini telah menubuhkan Parti Rakyat untuk memimpin gerakan nasionalisme di Thailand bagi menentang kuasa barat, kapitalis barat dan orang Cina. Maksud saya, mereka tidak dijajah, tapi mereka menguasai ekonomi Thailand. Walaupun dari segi politik, ya, Thailand ni tidak dijajah, namun dari segi ekonominya mereka dijajah. Okey, kalau kita tengok hari ini pun pasaran pasaran yang ada dalam pasaran dunia hari ini, ya, banyak barangan made from where? Okay, made from China. Saya soal, saya jawab. Lepas ini tak ada lagi dah. Okay, dan akhirnya juga kita lihat nasionalisme di Thailand ni, dia telah menjalankan satu dasar di mana dia bekerja sama dengan Jepun. Ya, bila Jepun nak menyerang tanah Melayu, Jepun telah menyerang melalui 3 penjuru. Ya, satu dari Patani, satu dari Songla dan satu lagi dari Kota Baru. Thailand ni dia telah membenarkan, ya, tentera Jepun ni masuk. Dia tak lawan pun tentera Jepun. Dia kata silakan masuk. Orang pun masuklah, naik basikal dan sebagainya, masuk dan dapat menguasai tanah Melayu begitu pantas sekali. Kerana Thailand telah memberikan kerjasama dengan Jepun. Tindakan Thailand ini menyelamatkan negara dia. Dia tidak dijajah oleh Jepun, tetapi dia tidak ada semangat setia kawan. Sepatutnya dia tolonglah kita kan. Janganlah bagi Thailand tu jadi laluan untuk Jepun masuk. Tapi dia tak buat macam tu. Sebab dia mementingkan nasionalismenya, mementingkan negaranya kekal merdeka. Okey? Jadi kenapa, kalau kita nak tahulah kenapa Thailand ni tidak pernah dijajah, adalah kerana mereka mempunyai raja yang hebat, iaitu Raja Mongkut. Apa yang dia telah buat? Dia telah berbaik-baik dengan kuasa barat. Ya, dia melantik birokrasi barat. Dia melantik, dalam birokrasi barat ni, pegawai barat yang dilantik ni, 80 pegawai barat tu adalah daripada Britain, dari Amerika dan dari Perancis. Ya, contoh dia ambil penasihat polis dari Britain. Penasihat kastam dia ambil dari Amerika. Penasihat tentera dia ambil dari Perancis. Di sini dia bijak. Kalau awak tengok, dia tak ambil semua dari satu negara. Dia ambil dari macam-macam negara. Kalau dia ambil dari satu negara saja, sedangkan negara contoh Amerika dia nak juga masuk ke Thailand, kita tak bagi, Thailand tak bagi, dia mungkin akan menjajah Thailand. Ya, jadi di sini kebijaksanaan rajanya amatlah penting, ya. Jadi kita kena ada raja yang macam ni lah, yang bijak, ya. Sebab raja-raja dia study sejarah. Ya. Mereka lihat sejarah, sebab tu kita kena study sejarah supaya kita tidak mengulangi kesilapan. Ya. Kalau tengok Mongkut dan Chulalongkorn ni, dia memang study sejarah Asia Tenggara. Dia tengok tanah Melayu dijajah oleh Britain. Dia tengok Indonesia dijajah oleh Belanda. Dia tengok Filipina dijajah oleh Spanyol dan kemudian Amerika. Burma dijajah oleh Britain. Vietnam dijajah oleh Perancis. Dia study. Dan dia lihat sebab apa negara itu dijajah. Kerana negara-negara itu tidak buka hubungannya dengan kuasa luar. Ya, sebab itu dia membina hubungan yang baik. Okey? Bila Mongkut meninggal, anaknya ni, ya, Chulalongkorn ni meneruskan dasar dia, ya, untuk mengekalkan Thailand bebas daripada penjajahan. Okey, jadi kalau ada masa awak boleh tonton satu filem dari YouTube, The King and I. Itu cerita Mongkut dan Chulalongkorn, ya, bagaimana dia berjaya memodernkan Thailand sehingga Thailand dapat mengekalkan kemerdekaan negara. Okey. Ada soalan nak tanya dalam masa dah terlebih masa ni?
Ada soalan? Tak ada. Semua senyap je ke tidur di depan skrin tu? Okey, faham ke? Faham. Kalau tak faham, nanti saya hantar balik rakaman ni, dengar semula. Ya, saya tak adalah nak bagi rakaman orang lain, ya. Saya rakam sikit, saya hantar. Kalau awak nak rakaman orang lain, nanti saya akan bagi. Awak kena request dari saya cari. Boleh? Boleh. Okey, kesimpulan yang saya nak awak semua tahu ialah nasionalisme di Asia Tenggara ni dia ada dua tahap. Tahap yang awal ni dia tidak menuntut kemerdekaan. Dalam tahap yang awal ni dia sederhana. Dia tidak menuntut kemerdekaan. Tapi dalam tahap yang kedua, ya, dia mula menjadi radikal. Ya, dan perjuangannya lebih kepada menuntut kemerdekaan. Sebab apa berlaku perubahan itu? Saya akan tanya dalam pelajaran yang akan datang. Sebelum saya mula dengan 2.5, saya akan tanya soalan ini. So awak bersedia mencari jawapan, saya akan dengar. Kalau boleh dapat hari ini lagi bagus. Boleh hantar dalam WhatsApp group. Okey, ada soalan? Ada soalan? Cikgu boleh ulang soalan tu ke? Boleh. Saya suruh awak cari tadi, dalam tahap pertama, kita tengok nasionalisme Asia Tenggara ni, dia sederhana. Dia tidak menuntut kemerdekaan. Tetapi dalam tahap yang kedua, peringkat yang berikutnya tu, perjuangan dia menjadi radikal dan dia mula menuntut kemerdekaan. Soalan saya ialah, kenapa peringkat awal tu dia sederhana? Ya, dan mengapa peringkat yang kedua tu dia jadi radikal? Boleh? Kalau tak faham juga dengar recording balik. Baik. Yan Cheng Siu. Apa maksud nasionalisme? Apa maksud nasionalisme? Orang yang cinta akan negara. Okey. Orang yang cinta akan Cinta negara. saja. Dia cinta saja, tak ada lain detail. Memperjuang kemerdekaan negara. Okey. Jadi nasionalisme ni ialah perasaan cinta akan negara dan bangsa. Dan kerana perasaan itu dia ingin negaranya bebas. Jadi itulah yang berlaku di Myanmar, di Filipina, ya. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada pelajaran hari ini adalah jika kita ingin berjuang untuk negara kita, janganlah kita jadi macam Filipina. Ya. Kita nak merdeka, kita nakkan pembaruan untuk negara kita, tapi kita dengan mudah mempercayai satu kuasa asing yang lain yang akhirnya menyebabkan negara kita dijajah pula oleh kuasa yang lain. Itu pengajaran yang pertama kita dapat. Okey, Syazwani, apa pengajaran kedua yang awak dapat daripada pelajaran hari ini? Sebagai raja kita tak boleh sombong dan berlaku adil. Kat mana yang berlaku adil tu? Kat mana yang sombong tu? Boleh tunjukkan contoh? Okey, saya tak akan ganggu masa awak. Saya harus berhenti di sini sebab awak ada kelas lepas ini. Ke awak rehat? Rehat. Tak apa. Awak perlu rehat ya. Okey, terima kasih dan siapkan semua kerja saya dan hantar balik ya. Sepatutnya saya hantar kerja tu dalam Google Classroom tapi saya tak sempat lagi sebab saya nak turun melihat budak form 5 tu tadi. So dalam masa akan datang kita akan buat dalam Google Classroom. Okey, terima kasih. Sekejap. Buat dalam buku latihan, awak SS saya. SS maksudnya awak tangkap gambar tu biar terang. Saya ni tua, tak nampak kadang-kadang. Ya, so mungkin awak boleh guna handphone awak ada notes kan? Awak gunakan scanner kat dalam tu. Ya? Okey, thank you.